Hari ini 31 Januari 2022, besok 1 Februari lah, tahun baru Cina. Sekarang 8.25. Okay, untuk EN ni, Euro NZD, boleh nampak ni dia ada tengah buat re-entry okay, saya buat marking kat sini, nampak dia masuk dekat kawasan re-entry. Okay, kita boleh nampak ni ada candle arah kukuh buy, lepas tu dia jadi candle arah kukuh, bukan, dia jadi momentum buy, lepas tu dia turun buat re-entry. Sekarang dia dah masuk zone re-entry buy kat sini. Okay, saya marking lah re-entry buy dekat H4 H4 ni kita punya TF1. Okay, saya marking kat sini. Okay, jadi dia dah masuk kawasan re-entry. Macam biasa saya marking saya bagi nama lah kotak tu tadi, box yang saya marking tu sebagai EN, Euro NZD. Okay, lepas tu kita tengok dekat H1, TF2 kita pakai H1. Okay, sekarang price dia main dekat MA50 Okay, saya punya MA50 ni, garisan merah ni. Okay, kita boleh nampak price tengah bermain dekat area MA50. Okey, untuk TF1 H4 tadi dah valid, dia masuk kawasan re-entry. Okey, untuk H1 pun dia dah valid, price dah main dekat area MA50. Sekarang kita boleh tengok dekat TF3 lah, yang mana TF3 untuk saya punya ni M15. Okey, saya tinggal tunggu ada tak berlaku dominant break ataupun CB1 break. Okay, itu tinggal tu je lah yang saya nak tunggu sekarang ni. Okay, saya marking, saya rasa ni tak dapat dia nak jadi dominant break. Dia boleh jadi apa nama ni, CB1 break. Okay, kalau nampak ni saya buat satu kotak ni. Okay, kotak yang bawah ni re-entry H4 tadi. Okay, jadi sekarang kita cari ini adalah candle sell yang paling rendah. Okay, kita akan cari candle buy yang terdekat ni lah dia. Sebab tu saya buat satu kotak ni. Kotak ni kira kotak sempadan lah. Sempadan ni, okay, kita nak kena tunggu ada satu candle yang akan break, candle arah kukuh buy candle arah kukuh buy yang break kawasan ni Okay, kalau ada break ni saya akan entry buy. Okay, saya punya plan lebih kurang katalah ada berlaku candle break kat situ, saya akan tarik Fibo dari situ sampai ke yang paling rendah, sell paling rendah. Okay, ni kita plan katakan ada break dekat kawasan sini kan. Okay, saya akan buy dekat kawasan situ, saya akan buy dekat kawasan sini. Kalau price break kawasan sini saya akan buy. Okay, kemudian saya akan take profit dekat TP1 ni. TP1 ni saya akan take profit kat sini lah. Okay, kalau dekat tadi tu dia break, saya akan buy, ambil kat sini. Okay, sekarang dah 8.28. Kita tengoklah akan berlaku ke tidak CB1 break ni dekat M15. Ok, tunggu je lah. Kalau ada, saya akan entry buy. Tadi lepas pukul 9 tu lebih kurang sampailah tengah malam. Tempat saya keliling semua sibuk bakar mercun lah. Sebab naik Cina kan, keliling saya banyak kaum Cina. Ok, jadi tak boleh nak rakam bunyi suara saya, nanti tak dengar bunyi mercun terlalu kuat. Ok, untuk entry EN ni ok, kalau tengok kat sini saya entry pukul 4.37 tu waktu server lah, 14.37 waktu server. Saya tanda kat sini lebih kurang posisi dia 14.37 sini ok, saya tandakan lah. Ok, saya tandakan vertical line ni. Sekejap, cari balik 14.37 ok, yang ni ok, kat situ.
pada harga saya entry tu 69781. 69781. Okey, saya tanda sekejap. 69781 lebih kurang kat situ lah. Saya entry kat situ lebih kurang. Okey, okey, sekejap saya buat satu anak panah nak tunjuk. Okey, ni malam tadi sebelum mercun dibakar sempena raya Cina, dan saya pun dah bising macam tu, saya ambil peluang tengok je lah bunga api mercun semualah untuk raya Cina tu. Memang meriah lah. Okey, ni kan kotak yang saya cakap saya buat. Kalau lepas ada satu candle arah kukuh buy yang break kawasan ni, kotak ni, saya akan buy. Tapi saya tengok balik sebelum saya tutup handphone saya ni, saya tengok balik. Okey, ni dia turun, lepas tu dia naik, dia turun ni, dia buat low ni, low yang ada waktu tu, lepas tu dia naik, lepas tu dia turun. Ini adalah low. Kemudian lepas tu dia naik kat sini, ni adalah low baru. Okey, masa dia buat low baru kat sini, masa dia buat low dekat sini, tak ada candle arah kukuh yang break kawasan ni Okey, ingat untuk nak M15 ni, TF3 ni tempat kita nak cari entry. Cara dia kalau macam contoh re-entry buy ni, okey, dia buat low kat sini, kita kena ada satu candle arah kukuh yang break buy terdekat. Okey, tak ada sebab tu saya tak buat entry buy kat sini. Lepas tu bila dia buat low, dia buat high baru kat sini, dia turun buat low baru kat sini. Lepas tu ini adalah high terdekat. Okey, saya marking kat sini contoh kan, masa tu. Okey, lepas tu dia buat low baru kat sini kan. Okey, dia naik, tengok berlaku satu candle arah kukuh buy. Okey, yang ni dia ngam-ngam, lepas tu yang ni dia dah break. Okey, sepatutnya masa dekat sini ni kita dah boleh tarik Fibo. Okey, cuba kalau saya tarik Fibo kat sini. Saya tarik Fibo. Okey, nak panah ni saya alih dulu. Okey, katakan saya tarik Fibo ni, saya letakkan kat sini. Atau ni dekat lower yang masa tu lah. Okey, sebenarnya kita dah boleh cari kita dah boleh cari entry kita boleh masuk entry buy pun sebenarnya dekat sini. Okey, tapi masa tu saya tak perasan lagi. Okey, saya biar je dulu sampailah pukul 14.37 waktu serba tu. Ni yang tanda garisan menegak ni, saya perasan dah ada satu break. Okey, walaupun sebenarnya ni kemudian dia buat low baru, tapi tak apalah, saya anggap dia waktu tu sebab saya nak tunggu low baru, nak tunggu break satu lagi yang kat sini belum ada lagi kan. Okey, jadi waktu tu saya entry dia tu yang dekat garisan orange ni, saya entry buy kat situ dan saya tarik Fibo. Okey, jadi waktu tu TP dekat sini ya. Okey, saya buat satu garis melintang menandakan TP ya waktu tu. Okey, TP kat sini. TP yang ni saya buatlah garisan dia warna biru. Okey, ni kira postmortem lah, dah tak live lah kan. Okey, nampak kat situ. Okey, jadi bergerak dan dia buat low baru. Bila low baru, kita kena tengok apanya aras tu lebih kurang dia. Cuma ni lah tu yang dalam yang saya marking sebelum ni kat kawasan tu. Okey, lepas tu kan saya cakap kalau ada satu lagi candle arah kukuh buy break kawasan ni, saya buang Fibo ni, saya akan buy. Tapi saya dah tak sempat lah, saya tunggu lama sangat tengok bunga api, kalau saya tidur je. Tapi kalau kita tengok postmortem ni, nampak ada satu ni. Okey, ni kan candle arah
kukuh buy kat sini. Okey, patutnya boleh tambah entry buy kat situ boleh tambah entry buy kat situ. Sebabnya dia buat low baru, dia naik, cuba break tak lepas lagi, dia turun lagi, patut dia naik. Nampak candle arah kukuh buy yang ni. Saya zoom sikit. Okey, candle arah kukuh buy yang ini berjaya break kat sini. CB1 break, dia berjaya break. Okey, patutnya boleh tambah buy kat sini. Okey, depan kita boleh tarik Fibo. Dan sampai ke do paling bawah. Okey, patutnya tambah buy kat situ. Dan TP patutnya kita boleh naikkan lah, sebab ada TP baru kat sini, TP1 baru kat situ. Jadi patutnya TP kat sini ya. Tapi sebab waktu saya dah tak tengok handphone, saya terus tidur, jadi tak je lah kat tempat lama tu. Dan memang alhamdulillah price terus naik. Okey, price terus naik sampai ke TP ni. Nampak kan dia break, lepas tu terus naik sampai ke TP. Itulah yang ini profit. Okey, sama juga dengan yang entry lain. Contoh kita tengok NZD JPY ni Okey, saya punya entry 1504. Okey, NZD JPY. Okey, NZD JPY ni 1504. Kita tengok kat mana candle 1504. Okey, kat sini. Okey, saya tandakan macam tadi, garisan menegak. Okey, candle yang merah ni. Okey, kat situ. Lepas tu pada price 75.837. 75.837. 75.837. Okey, kat situ. Okey, kenapa saya entry buy dekat situ? Okay, kenapa saya entry buy kat sini? Tengok saya buy ke sell? Tengok balik. Oh, sell. Okey, kenapa saya sell kat situ? Okey, saya tengok dekat H4. Okey, sebenarnya dia dah masuk kat kawasan re-entry sell kat sini. Masa tu lah, masuk kat sini. Dia belum ada satu candle arah kukuh buy lagi yang tembus. Okey, kalau kita tengok, kat sini, dia buat candle arah kukuh sell. Candle arah kukuh sell tak jadi momentum lagi, dia naik re-entry sell. Dia turun lagi, buat candle arah kukuh sell, jadi momentum sell. Dia naik, buat re-entry, tapi dia tak turun lagi, dia naik sampai sini. Kalau dia berjaya buat candle arah kukuh buy, saya tak jadi cari re-entry sell lah, saya akan tukar untuk cari re-entry buy. Tapi dia tak berjaya membuat candle arah kukuh buy, maka saya teruskan pencarian re-entry sell. Okey, bila macam ni TF1 iaitu H4 valid, jadi kita pergi kepada H1. Okey, kat H1 ni nampak price dah main dekat area MA50. Saya punya MA50 ni garis yang warna merah ni. Garis yang warna merah ni MA50 saya, price main dekat situ. TF2 pun valid iaitu H1. Okey, jadi saya boleh tengok dekat TF3. Saya tengok dekat TF3 iaitu M15. Okey, saya tengok dekat M15 masa tu. Okey, masa tu kira kawasan masih kat kawasan macam ni lagi lah. Tak tahu pun sama ada dia terus turun atau tidak. Okey, kita tengok kat sini dia buat high kat sini, lepas tu dia turun. Okey,
ni high, yang tertinggi, yang ini kan. Okey, mana sel terendah? Okey, yang ini. Jadi kena ada satu candle arah kuku sel yang melepasi kawasan ni. Okey, inilah dia yang panjang ni. Okey, dia terus buat momentum sel. Okey, bila dia terus buat momentum sel, jadi dia dah valid untuk tarik Fibo. Okey, saya tarik Fibo sampai dekat buy yang paling tinggi kat situ waktu tu lah. Okey, dan saya pun entry sell masa tu kat sini. Saya entry sell kat sini lebih kurang. Dan saya punya TP saya dekat kawasan sini. Okey. Dan saya biar je market naik. Masa dia naik kat sini, saya perhatikan dekat H4. Saya jaga sama ada berlaku tak candle arah kuku buy kat sini. Kalau berlaku candle arah kuku buy kat sini, saya akan cut loss terus. Tapi dia tak jadi. Dia jadi satu candle arah sell, candle sell sini. Dia tak jadi candle arah kuku buy, jadi saya hold je lah. Jadi saya hold tu sebab untuk kenapa saya hold. Dan bila saya hold, alhamdulillah dia terus sampai kepada TP1. Nampak tu, dia dah sampai kat TP1 dan profit. Inilah NZD JPY. Okey, dan ini semua entry yang saya masuk malam raya Cina. Lepas tu dah start bunga api tu, saya dah lihat Malala tengok lagi, layan je bunga api. Okey, ni je lah yang dapat pada malam raya Cina. Alhamdulillah.